Untuk beberapa dekad sebelum ini, keperluan produk di seluruh dunia majoritinya bergantung kepada pengeluaran di China. China menawarkan pakej produk yang baik dengan harga yang ada kalanya tidak masuk akal serta jaringan rangkaian ekspor yang cukup berkesan, melayakkan negara itu diletakkan sebagai kilang dunia. Namun perubahan politik dunia serta kejayaan China sendiri yang berjaya meningkatkan sektor ekonomi mereka menyebabkan wujudnya gerakan untuk mengalih kebergantungan kepada China ini dalam sektor-sektor pembuatan kepada negara-negara yang lain. Namun untuk menggantikan China bukan sesuatu perkara yang mudah. Negara tersebut mempunyai populasi penduduk terbesar di dunia, membolehkan mereka mempunyai barisan pekerja yang sangat membadai dalam urusan pengeluaran sebesar yang diperlukan. Atas sebab itulah kebanyakan pakar ekonomi meramalkan seandainya China perlu digantikan, penggantinya perlu datang dengan sokongan yang kuat. Sejak tahun 2015, istilah The Mighty Five mewakili Malaysia, Indonesia, Thailand, India dan Vietnam dipopularkan penganalisis ekonomi mampu menjadikan kilang dunia baru seterusnya menamatkan penggantungan kita semuanya kepada kerajaan China. The Mighty Five mewakili Malaysia, Indonesia, Thailand, India dan Vietnam yang diramalkan akan menjadi destinasi pilihan seterusnya pengeluar-pengeluar. Sejak tahun 2016 telah diramalkan sektor perindustrian China yang telah berkembang pesat sehingga menjadikan ekonomi kedua terbesar dunia dalam tempoh 3 dekad akan mula mengalami kenaikan kos pekerja. Kenaikan kos pekerja ini yang dipacu oleh perubahan status industri China daripada berfokuskan pengeluaran kepada pembangunan teknologi menyebabkan keperluan tenaga mahir di China kini bergantung kepada pekerja profesional. Negara Mighty Five diramalkan bakal menggalas cabaran itu, dengan India dilihat sebagai negara utama yang akan diangkat menjadi hub kilang dunia bagi membolehkan kos pengeluaran dikekalkan. India mempunyai telaga pekerja yang tinggi, gabungan kelompok berkemahiran tinggi yang memerlukan rangsangan ekonomi secara menyeluruh. Fasiliti pendidikan di negara mereka juga lengkap, mampu melahirkan graduan untuk memimpin industri yang berkesan bagi menjana industri secara mampan. Kerajaan India sendiri telah pun memulakan inisiatif bagi mempergiatkan kemasukan industri ke negara mereka. Bermula sejak 2014 lagi, kempen Buatan India dilancarkan pada tahun 2014 bagi menggalakkan pembukaan kilang-kilang pembuatan, membolehkan ekonomi India memintas China pada tahun 2015 sebagai ekonomi dunia yang menerima kemasukan pelaburan luar terbesar tahun tersebut. Dipacu faktor populasi, sistem pendidikan dan dasar kerajaan yang baik, beberapa faktor berkaitan India dilihat boleh menggugat negara itu menggantikan China. Kadar celik huruf mereka masih rendah berbanding negara Mighty Five. Tahap kemahiran penduduk mereka juga masih di belakang. Infrastruktur di India kurang sempurna, khasnya melibatkan pengangkutan dan sumber tenaga. Selain itu, kerana birokrasi kerajaan India sendiri dikatakan antara faktor penolak yang kuat. Di antara kesemua negara Mighty Five, Malaysia dan Thailand dilihat paling stabil. Kita dibantu sektor semikonduktor, kimia, mesin dan getah yang kuat. Sementara Thailand boleh berbangga sektor automotif, elektronik dan makanan yang pesat. Namun, negara yang diramalkan bakal menjadi pemenang paling besar dalam rombakan hub ekonomi dunia besar kemungkinan adalah Vietnam, dibantu oleh kos pengajian di sana yang dikatakan hanya separuh daripada kos gaji di China. Terletak tidak jauh daripada China, dikatakan menjadi tarikan utama syarikat kerana kos untuk memindahkan produksi mereka tidak akan memakan belanja yang besar. Suasana politik Vietnam juga stabil dengan fasiliti serta infrastruktur yang lebih baik berbanding Indonesia. Walaupun disenaraikan Indonesia lebih kurang sesuai disebabkan oleh beberapa faktor seperti kedudukan geografi, kurang kawalan ke atas sistem ekonomi serta masalah korupsi yang berluasa. Buat masa sekarang, ramalan bahawa kilang dunia akan dipindahkan ke 5 negara ini belum lagi jelas. Namun, pertandanya sudah ada. Kerajaan Indonesia mengumumkan pada awal bulan Julai tahun 2020 kehadiran 7 buah syarikat gegasi dunia termasuklah LG dan Panasonic dalam industri elektronik,
jenama Kenda bagi tayar dan Denso bagi industri pendingin hawa yang akan berpindah ke negara itu. Pada bulan April tahun 2020, tiga gegasi komputer dunia iaitu Apple, Microsoft dan Google mengumumkan cadangan untuk memindahkan operasi pengeluaran mereka seperti penghasilan telefon pintar Pixel 4a dan siri produk Microsoft Surface ke Vietnam. Thailand dipilih sebagai hub pengeluaran peranti pintar Google seperti pembantu peribadi. Apple pula sedang memindahkan pengeluaran mereka secara berperingkat, mengumumkan perpindahan 15 ke 30% pengeluaran peranti aksesori mereka ke negara Asia Tenggara dengan Vietnam menjadi destinasi utama. Pada 24 Julai 2020, Apple mengumumkan pengeluaran siri telefon pintar mereka iPhone 11 akan bermula di Chennai, India secara rasmi selain pembukaan sebuah lagi kilang pengeluaran di Bengaluru, Karnataka. Perubahan mendadak China sebagai peneraju teknologi yang dikatakan bakal menyaingi Amerika Syarikat dan Jerman dari segi kemampuannya bakal mengubah tradisi produk keluaran made in China yang selama ini menghiasi hidup kita. Apa pula ramalan anda? Adakah mampu kelima-lima negara menampung permintaan kita yang sentiasa mahukan produk berteknologi tinggi pada harga yang murah seperti yang telah ditawarkan China? Semestinya kita tunggu.